Dan tajuk hari ini yang nak kita sama-sama kongsi-kongsikan iaitu pengertian ataupun istilah kepimpinan menurut Islam. Kalau kita perhatikan melalui unsur Islam itu sendiri, menurut Al-Quran dan Hadis, dia mempunyai beberapa metod atau dia mempunyai beberapa istilah atau dia mempunyai beberapa pengertian untuk kita sama-sama kongsikan. Yang pertama, hubungan dengan Allah atau yang disebut hablum minallah. Itu yang pertama. Kemudian hablum minan nas, iaitu hubungan dengan manusia. Yang ketiga, hubungan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain selain daripada manusia. Jadi ini merupakan 3 metod pengertian atau istilah yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam beberapa bab. Kalau kita huraikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah kepada Tuhanmu yang berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi kalau kita ambil dalam konteks metod khalifah itu, sebenarnya kita adalah pemimpin. Bila kita adalah pemimpin, maknanya sebagai khalifah hendaklah kita melaksanakan apa yang telah pun diarahkan oleh Zat yang Maha Agung untuk melaksanakan tuntutan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam ayat yang lain Allah rakamkan lagi dalam surah Al-Zariyat, wa ma halaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak, itu waw sumpah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk sujud kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpaksikan semua amalan-amalan ini mestilah bersepadu, tidak melanggar pensyariatan, lagi sudut akidahnya, lagi sudut pensyariatannya, lagi sudut amalannya dan sebagainya. Ini konteks yang pertama sebagai seorang khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hablum minan nas, dari sudut kepimpinan manusia kepada manusia. Hubungilah, jalanilah hidup dengan aman, damai, tenteram dan kudus dan mulus. Maknanya perlu ada silaturahim sesama kita. Perlu wujudkan rasa kasih sayang di antara kita. Perlu wujudkan rasa kebersamaan sesama kita. Ini yang ketiga. Yang ketiga iaitu meletakkan kehidupan ini ada manusia lain selain daripada hablum minallah, hablum minan nas. Adanya manusia lain, adanya makhluk lain yang Allah cipta. Contohnya, bukit bukau, tanam-tanaman, haiwan dan batu-batu yang melata dan sebagainya. Pernah dikisahkan ketika Nabi SAW, ketika dia bersama dengan Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Apa katanya? Wahai seluruh sahabatku, tahukah kalian bahawa selain daripada kita yang berzikir, ada juga makhluk lain yang berzikir? Lalu sahabat tanya, ya Rasul, siapakah yang berzikir itu? Lalu Nabi SAW menjelaskan, yang berzikir itu, lihat apa yang aku genggam. Nabi genggam pasir. Bila Nabi genggam pasir tu, bila Nabi buka pasir itu berzikir. Pasir itu berzikir. Masya Allah, subhanallah. Yang menariknya dalam kitab ini diterangkan, apabila pasir itu dipindahkan kepada Abu Bakar, di tapak tangan Abu Bakar, pasir itu berzikir lagi, tidak berhenti berzikir. Kemudian Abu Bakar berikan kepada Omar, di tapak tangan Omar, pasir itu masih lagi berzikir. Omar letakkan di tangan Osman, tapak tangan Osman, pasir itu masih lagi berzikir. Kemudian Osman meletakkan ke tangan Ali bin Abi Talib, pasir itu tidak lagi berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan kehidupan kita hari ini. Sebagai dalam konteks kepimpinan itu, dia bukan saja menjurus kepada hubungan kita dengan Allah, tetapi kita jangan lupa ada hubungan kita dengan manusia yang saya sebut tadi. Dan kita jangan sekali-kali lupa ada juga hubungan kita dengan manusia, makhluk ciptaan Allah yang lain, supaya kita hidup dalam keadaan kaedah pensyariatan bersandarkan amalan yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Zee.